Okey, bila student pergi ke link yang guru bagi, okey, dia akan tekan link tu, dia terus continue to website, okey, dan dia terus letak nama dia lah ya. Okey, dia akan letak nama dia. Okey, katakanlah dia nak nama, okey, okey, dia letak nama dia ya. Okey, join a lesson. Okey, so dia akan join lah lesson cikgu tu. Okey, so dia akan dengar audio daripada guru. Ini adalah kerja PDPR Nearpod. Okey, kita panggil program ni adalah Nearpod. Okey, dalam ni ada banyak slide dan setiap slide tu cikgu ada letak soalan-soalan yang perlu dijawab. Jadi perlu habis tengok semua slide tu dan jawab semua soalan ya, sebab soalan-soalan tu ada di antara slide tersebut. So lengkapkan. Okey. So dia akan jawab, dia akan tengok semua slide guru dan dia akan jumpa satu lagi, okey, quiz. So dia akan jawab quiz ni. Katakan dia bagi jawapan A, katakan, so dia akan submit ya. Okey, kalau jawapan dia salah, merah lah ya. Okey, next. So kalau contoh ya, okey, dia jawab soalan quiz ni. Okey, dia boleh patah balik. Contoh dia pergi B pula. Dia okey, submit. Dia boleh tengok kesalahan dia balik lah. Okey, so ni yang betul ya. Dia boleh buat sehingga dapat jawab yang betul lah. Okey, so dia akan baca semua nota yang guru berikan. Okey, so sekarang dia datang ke open ended questions. Apakah maksud tindak balas? So dia type lah ya. Okey, katakan jawapan dia macam ni, katakan. So nanti cikgu tu akan check lah. Okey, so selepas tu dia baca nota. Okey, dia datang lagi ke satu soalan pula ya. Okey, contoh tindak balas cepat, dia kata so kalau betul dapat macam tu ya, tindak balas perlahan, fotosintesis. Okey, so continue ya. Okey, so dia akan pergi. Okey, dia jumpa lagi, katalah dia okey, dia buat soalan dan dia pilih. Okey, so salah lah macam tu kan. So dia kena betul, cari jawapan yang betul lah sehingga dapat jawapan yang betul yang dia pasangkan ya. Okey, so dia teruskan. Dia akan terus. Okey, so dia akan jumpa lagi. Okey, so dia akan jawab. Okey, next. Okey, dia akan baca nota guru. Okey, sekarang dia sampai ke satu lagi soalan bentuk soalan. Okey, cikgu tu tanya, mengapakah sate disediakan dalam ketulan yang kecil? Okey, ni antara kita share thoughts or images ya. So dia boleh bagi jawapan yang lain lah ya. Contoh kalau tindak balas dalam kehidupan harian yang lain ya. Contoh dia kata pembentukan gua batu kapur, katakan ya. Okey, so dia post. So dapat kat situ lagi lah. So nanti dia akan tengok lah ramai lagi yang memberi jawapan ya. Okey, so okey, so dia akan jumpa soalan quiz. So dia akan jawab soalan quiz tu ya. Okey, sehingga habis ya. Okey, so kalau kita tengok ya, student ni dia akan pilih soalan. Okey, kalau salah dia akan tanda merah lah ya. Okey, so dia teruskanlah membaca dan menjawab soalan ni.
Okey. Kan? Okey. So inilah ya contoh-contoh bagaimana student boleh menjawab soalan yang guru berikan ya. Okey, kalau ada dua questions, katakan atas dia dah ada, bawah pun dia bagi jawapan. So bila dia submit, okey, so dia akan bagi dua-dua jawapan. Okey, satu salah, satu betul, ya. Dan student boleh check balik lah apa kesalahan dia, ya. So student akan jawab soalan ya. Semua soalan-soalan yang guru berikan. Okey. Dan itu adalah jenis soalan berbentuk kuis ya. Kita boleh bagi macam-macam lah dalam ni. Contoh ni kita ada time to climb. Okey, so kita boleh start. Okey, so bolehlah terus. So dia boleh bulatkanlah jawapan dia ya. Okey, dia boleh besarkan garisan tu ya. Katakan dia pilih jawapan tu. Okey, submit ya. Okey, dia sampai ke open-ended questions. Okey, kaedah untuk menentukan kadar tindak balas. So, student jawablah ya. Kaedah pengiraan ke submit lah. Ataupun dia boleh record audio dia. Okey, dia boleh record audio dia ya. Untuk bagi jawapan. So dia akan lihat sampai habis ya.
Okey, berkongsi tentang salah satu cara iaitu kita guna Nearpod. Okey, Nearpod ni adalah salah satu lesson yang interaktif ya. Sama ada kita buat dalam kelas ataupun semasa PKPP ni kita buat secara virtual, di mana cikgu-cikgu boleh masukkan selain daripada nota kuliah, cikgu-cikgu selain daripada nota-nota kuliah yang dalam bentuk Google Slide tu, cikgu boleh masukkan di antara slide tu ada create interactions, ada presentation. Okey, maksudnya bila kita guna Nearpod ni, apabila kita buat Google Slide presentation, kadang-kadang nota kita tu kita nak bagi student kita tumpu perhatian kepada kita punya Google Slide, kita boleh masukkan di antara slide tu nanti ada interaction, contoh quiz, poll, ada video, ada collaborate boards, ada game dalam tu untuk menjawab soalan. Jadi pelajar-pelajar ni dia akan lihatlah semua slide kita dan dia akan nanti setiap slide kita tu ada pelbagai bentuk soalan yang dia perlu jawab. Jadi tak adalah, maksudnya student-student tu boleh explore banyak soalan di dalam Google Slide kita. Maksudnya di dalam Google Slide kita tu tak adalah semata-mata hanya nota sahaja. Ya, okey, so pertama kita masuk ke Nearpod. Okey, so kita klik sini Nearpod. Okey, so Nearpod ni dia maksudnya kita boleh engagekan video and formative assessments to make every lesson interactive ya. Okey, kalau cikgu belum lagi sign up for free, cikgu boleh sign up sini. Okey, ikut arahan dia macam biasa ya, sign in Google dan sebagainya. Macam saya dah sign up, jadi saya boleh login lah ya, dan saya login with Google. Okey, dan ini adalah bot saya ya. Muka depan Nearpod. Okey, di sini saya ada buat beberapa lesson. Okey, dekat sini my library lah, apa lesson yang telah kita create, dan sini adalah reports ya. Okey, reports ni macam kita nak tunjuk lah, okey, apa yang contoh ya, pada session dia ada masa dia, kita akan tengok siapa student yang dah buat soalan ya. Kita boleh nampak detail lah dengan namanya sekali ya dekat sini. Okey, student yang dah jawab, dan kita boleh tengoklah setiap quiz tu ya, berapa yang jawab betul, berapa jawab salah. Juga kita ada soalan open ended pun kita akan tengok beberapa jawapan pelajar, dan juga ada soalan kaedah jenis matching pairs pun kita akan nampak siapa student yang dah jawab ya. Jadi ini adalah kita panggil reports ya. Jadi kita boleh tengoklah ya, kalau kadang kita boleh bagi macam-macam soalan, jenis quiz, jenis open ended, jenis draw it, matching pairs ya, jenis collaborate board, time to climb, dan interactive video ya. Okey, dan kita boleh tengoklah ya student-student yang dah jawab. Contoh kalau quiz ya, kita boleh tengoklah setiap apa yang kita boleh tengok ya, student punya jawapan di setiap quiz tu, apa respon dia kan. Okey, draw it, kita tengok ya, apa student tu dah buat lah. Ni dia dah draw ni means dia ada annotate, dia boleh pilih jawapan dia ya. Okey, ni semua jawapan pelajar. Okey, matching pairs, kita tengok ya mana student yang dah jawab betul, baru 2 pelajar contohnya. Okey, collaborate board. Okey, contoh soalan saya tanya ni. Okey, jadi ada board sini, jadi kita akan nampak pelbagai jawapan pelajar. Di sini akan ada banyak jawapan pelajar lah. Kita akan, maksudnya kita boleh engage dengan student ni, kita panggil collaborate board ya. Okey, lepas tu kita boleh tengok time to climb. Dia ada satu quiz ya, satu. Okey, so kita boleh tengok lah ya, apa questions overall data. Ni question yang saya bagi. Okey, ni students overall data.
dia dapat jawab siapa yang markah tertinggi. Kita boleh nampak ini adalah soalan-soalan yang saya bagilah, apa yang jawab betul soalan 1, siapa yang jawab betul soalan 2 dan sebagainya. Ya, setiap soalan tu dia ada reports dia, ya. Okey, lepas tu kita boleh check juga. Okey, sini ada saya bagi interactive video lah, ya. Sini saya ada bagi interactive video. Jadi di antara slide tu ada video yang saya bagi. Ya. So sini pun sebenarnya cikgu-cikgu boleh klik the blue dot to review student answer. Okay, ni kalau kita kalau kita bagi kita boleh edit video ni untuk bagi setiap soalan macam add puzzle. Setiap video tu kita berhentikan untuk diberi soalan, ya, boleh juga. So dalam report pun ada teknik tu, ya. Jadi dengan semua jenis soalan yang kita bagi, kita boleh tengok report student di situ. Okey, so itu adalah reports, ya. Okey, jadi kita tengok, ya, apa yang saya dah buat untuk student ni. So saya boleh preview. Okey, apa yang saya dah buat. Jadi contohnya, ya, dekat handphone diorang, bila diorang klik link, diorang akan nampak ni lah slide-slide yang saya bagi. Okey, dan saya akan tayang audio lah, ya. Ini adalah okey, audio dekat sini pun ada. Nanti kita tengok dalam phone, ya. Dalam phone lebih jelas dengar. Dan setiap slide saya tu ada quiz. Setiap slide saya tu ada quiz, diorang kena jawab, ya. Okey. Dan ini soalan open-ended question, soalan berbentuk struktur. Kita drive di mana kita kena pergi ke new, lepas tu kita pergi ke Google Slide. Okey, kalau Google Slide, ya, katalah cikgu ada, okey, ni Google Slide, ya. Okey, katakanlah cikgu dah buat Google Slide tu ada dalam stok. Contoh kan dah ada dalam stok, so kita boleh open, kita ambil yang kita dah ada, kan. Contoh kita ambil tingkatan 5, okey, katakan kita dah ada Google Slide kita. Okey, contoh, kita masuk Google Slide kita. Okey, so kita open. Okey, ni adalah Google Slide yang dah ada dalam stok kita. Dan kalau tengok Google Slide kita ni hanya nota semata-mata saja, kan. Nota semata-mata, dan mungkin budak pun bila tengok pun tak ada interaktif, kan. Jadi kita boleh add-ons, ya. Add-ons tu cikgu sebenarnya saya dah install ni Nearpod. Ya, jadi cikgu add on sini, cikgu cari Nearpod. So cikgu add saja. So bila kita dah add, sini ada open Nearpod. Jadi kita boleh masukkan setiap slide tu. Ni kita integratekan Nearpod di dalam Google Slide. Supaya slide kita ni ada interaktif. Ya, jadi kita masuklah, katakan kita dekat sebelum slide kedua saya nak masukkan audio. So cikgu boleh masukkan, klik situ. Ya, okey, so add or edit your slide. So cikgu boleh masukkan suara cikgu dekat sini, ya. Jadi katalah cikgu dah ada record suara cikgu yang cikgu dah simpan dalam MP3, boleh upload. Ya, boleh upload dan masukkan ke dalam sini. Macam saya tadi, saya record di luar, saya record dalam phone, lepas tu convertkan kepada MP3 dan saya boleh upload kat sini. Ya, ataupun cikgu boleh dekat komputer ke, ya, ada recording suara, masukkan. Kita dah record suara kita lah, kita bagi arahan, kan. Okey, lepas tu katakan slide kedua nak memulai, kita boleh masukkan BBC video, collaborate board. Okey, contoh kita nak masukkan collaborate board. Okey, collaborate board ni contoh macam ada soalan perbincangan bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke sejarah ke, sesuai lah untuk guna, sebab student ni boleh bagi pelbagai jenis jawapan. Katalah kita enter topik, tentang asid. Apa yang anda tahu tentang apa pendapat anda tentang asid, kan? Apa pendapat anda tentang asid? Macam tu, kan.
Jadi kita pun pilih lah kita nak style macam mana. Budak bagi jawapan nak buat kita macam ni ke, ataupun nak bentuk macam ni ke, nak bagi supaya buat kita nampak menarik. Jadi jawapan dia akan banyak di sini nanti. Bila setiap orang masuk nanti dalam bot kita ni penuh dengan jawapan student ya. Ini kita panggil collaborate bot ya. Jadi orang akan masukkan jawapan orang, so kita pun dah masukkan di situ ya. Okey. So dekat situ. So selepas slide ni ada slide ni lah. Kan. Okey, lepas tu katakan cikgu nak draw it. Draw it ni macam soalan yang dia ada pen annotate, cikgu nak diorang bulatkan ke, gariskan ke, boleh. So kita masukkanlah soalan-soalan berbentuk PDF ke, JPEG ke, masukkan dalam. Dan bila keluar tu nanti macam tadi saya tunjuk dalam video, student boleh annotate ya. Okey, field trip ni dia macam kita boleh tengok kawasan-kawasan yang menarik lah. Contoh kalau kita nak tengok Taj Mahal kan, kita boleh tengok lah, tapi dia kena ada, kita kena pakai itulah VR tu ya, untuk lihat lah ya. Kita boleh enter VR ya, jadi kita boleh nampak lah 360 ya. Kena ada VR setup dan sebagainya lah. Jadi kita nampak lah yang dia ada yang alat VR tu ya. So sangat menarik ya, boleh masukkan ya. Okey, lepas tu kita ada Flipgrid ni untuk satu lagi, kita boleh masukkan kalau student dia nak bincangkan topik dan dia boleh insert topik yang dia nak bincangkan ya. Flipgrid. Okey, matching pairs, macam soalan saya cakap tadi lah, soalan padankan ya. Jadi cikgu boleh macam dalam word wall kan, kita boleh buat padankan ya. Tulislah apa pair-pair yang boleh padankan ya. Okey, dan macam-macam lagi lah cikgu boleh explore, macam open-ended questions. Contoh cikgu dah bagi soalan subjektif soalan-soalan structure atau essay, bolehlah letak dekat sini. Dan mungkin cikgu nak diorang suarakan, buka audio ni, dan cikgu juga boleh masukkan video dan sebagainya lah ya sebelum soalan tu. Okey, ni quiz poll ni famous lah, poll dan quiz untuk soalan ya. Poll ni kita boleh tanya pendapat ya, bagaimana tentang apakah pendapat diorang ataupun refleksi ya pada hari itu. Quiz ni famous lah, kita boleh masukkan quiz kita di antara slide-slide macam saya tunjuk tadi lah ya. Dan kita juga boleh set timer ya, kalau kita nak diorang cepat buat dan sebagainya. Ada banyak lagi ya. Okay, time to climb yang best ni dia sejenis game ya. Jadi kita masukkan soalan, nanti soalan tu nanti macam berbentuk game lah, dia ada macam animation, jadi student pun macam menarik lah nak buat ya. Sangat menarik. Cikgu boleh explore dan juga boleh masukkan video, dan video ni boleh cikgu ambil daripada YouTube ke apa ke kan, My Videos ataupun yang kita dah upload video kita sendiri, kita boleh masukkan untuk student tengok sebagai rujukan ya. Okey, lepas dah habis tu kita save and go to Nearpod. Okey, boleh kita save and go to Nearpod. Okey, boleh kita nak bagi pada student. Okey, link ya kepada student ya. Okay. So kita pilih lah kita nak apa, live participation ni secara live lah, kita ada di depan ya, macam kita dekat bilik komputer ke ataupun kita di dalam Meet ke, tu live participation. Okey, kalau kita nak student ni buat mengikut masa diorang, katalah hari Isnin kita bagi kerja, bagi seminggu diorang siapkan at student pace. So boleh kita pergi ke student pace, klik dan dia akan keluar link lah. So link ni kita kena bagi kepada copy di dalam WhatsApp.